Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Aya buat naik video baru. Kepada yang dah subscribe tu, terima kasih banyak. Share kat orang lain ya. InsyaAllah Cikgu Aya ni apa yang cipada sikit sementara hidup. Okay, hari ni kita sambung dengan chapter 3 untuk tingkatan 5 KSSM. Kalau itu integration dan pengamiran atau pengamiran integration ni, kalau sebelum ni dia bab 5 kot ke sama bab 3 janjang tu sama bab 3 juga. Yang ni pun chapter 3 juga dalam form 5 tahun depan KSSM. Okay, sebelum tu nak ceritanya yang pengamiran ni adalah songsangan bagi pembezaan. Pengamiran ni adalah songsangan bagi pembezaan. Kita dah belajar pembezaan last year, form 4. Pengamiran ni ialah songsangan bagi pembezaan. Dia ni under tajuk kalkulus jugalah. Okay, apa maksud pengamiran adalah songsangan bagi pembezaan ataupun integration as the inverse of differentiation. Contoh, kalau saya ada y dengan 3x² tambah 4 dy per dx sama dengan 6x, betul. Kalau saya ada y dengan 3x² tolak 2 dy per dx sama dengan 6x gak. Kalau saya ada y dengan 3x² tambah setengah dy per dx saya ialah 6x. Kalau saya integrate jawapan, ni songsangan. Pengamiran adalah songsangan bagi pembezaan. Saya integrate jawapan ni, ini soalan, ini jawapan. Saya integrate jawapan ni, saya akan dapat soalan 3x². Tapi saya tak boleh letak tambah 4. Okey, tengok kat sini dulu. Saya integrate 6x kat sini, dx jawapan. Saya akan dapat 3x². Saya berhenti dulu sebab ini tolak 2, ini tambah 4. Kalau saya integrate kat sini 6x dx, 3x kuasa 2, kat sini setengah. Jadi pendek cerita, instead of nak letak ni 4 ke, ni ke, saya letak tambah c, tambah c, tambah c. Boleh. Itu je sikit. Maknanya nak cerita kat sini, pengamiran adalah songsangan bagi pembezaan. Korang tanya apa pengamiran ni? Apa dia? Pengamiran adalah songsangan bagi pembezaan. Okey, sekarang ni kita nak mula macam mana saya nak integrate dia, macam mana saya nak kamirkan dia. Okey, sebelum tu saya ambil dulu contoh soalan satu dulu untuk menguatkan lagi ni. Diberi kalau kita integrate bukan integrate, differentiate x² per x tambah 1 tolak 2 ni, kita akan dapat jawapan x² tambah 2x bahagi x tambah 1 kuasa 2. Okey, soalannya cari integrate. Maknanya saya integrate jawapan ni. Ini soalan, ini jawapan x² tambah 2x ni bahagi dengan x tambah 1 ni kuasa dengan 2 dx. Saya akan dapat soalan balik x² per x tambah 1 tolak 2. Macam tu. Ini soalan A. Okay, soalan B. Kalau saya differentiate, ini differentiate ni, simbol differentiate macam ni. Simbol differentiate ni ada dy per dx. Kalau boleh juga letak macam ni. 1 sama dengan fx. Kalau saya, dia kata differentiate benda ni dapat fx. Jadi kalau saya integrate jawapan fx, ni jawapan integrate differentiate ni dapat jawapan ni, saya integrate jawapan dx, saya akan dapat 2x per x² plus 1. Macam ni. C. Nak cerita kat sini yang integration ni adalah inverse bagi differentiation. Jadi kalau saya tak boleh, saya ambil kertas baru.
C. Tak muat. C. Differentiate dx x squared x plus 3 kuasa 2 sama dengan gx. Soalannya cari gx. Maknanya cari gx saya kena differentiate ni. So kita revision sikit ya. Dia revision sikit. Sini u, sini v. Sini satu fungsi, ni satu fungsi yang baru. So kalau kita kembangkan panjang lah. Ini kembangkan kuasa 2. Lepas tu kita darab satu-satu pun boleh. Tapi panjang sikit, better kita asingkan sini u, sini v. Jadi kat sini saya copy belakang, differentiate depan. Ini belakang, maksud saya yang belakang saya ini. Saya selalu simbol saya ini belakang, ini depan. Belakang, depan. Copy belakang, differentiate depan, plus copy depan, differentiate belakang. Differentiate belakang ni 2. Kalau rasa dah tak berapa ingat tu, kuasa dia tolak 1, differentiate dalam ni 1. Jadi kat sini saya kemaskan dia 2x tak kat depan, x plus 3 tambah ini pun 2x squared letak kat depan, x tambah 3. Saya factorizekan 2x, saya keluarkan 2x, lepas tu saya ada x tambah 3, saya factorizekan. Ini tinggal x tambah 3 sebiji lagi. Ni kan? Ni saya dah keluar semua ni, tinggal 1 lagi. Kat sini plus dengan saya dah keluar 2x, ada x je tinggal. Jadi 2x, x tambah 3. Ini berapa ni? 2x tambah 3. Okey, ni jawapan. Saya differentiate ni, saya dapat jawapan ni. Soalannya tanya, seterusnya integrate jawapan ni. So, bila saya integrate jawapan ni, korang rasa x tambah 3, 2x tambah 3 dx terhadap x akan dapat jawapan tu balik. X squared x tambah 3 kuasa 2 tambah c. Dia kena tambah c. Okey, macam tu. Okey, saya nak masuk kepada macam mana nak integrate. Okey, kalau saya ada ax kuasa n dx, saya integrate, saya buat per dulu. Ax n tambah 1 kuasa dia tambah 1. Kalau differentiate kita tolak 1, bawa kat bawah n tambah 1 sini tambah c. Ni rumus dia. Kalau saya ada katalah ax tambah b yang dalam kurungan ni kuasa n dx, saya nak integrate dia, saya buat per, buat sini, tambah c. Saya copy ax tambah b kuasa n tambah 1. N tambah 1 saya bawa turun bawah. Saya differentiate dalam ni, differentiate dalam ni a. Semua orang boleh study, parents pun boleh study, boleh ajar anak dia. Okey, ni ya. Lepas tu contoh. Katalah saya ada 3x kuasa 2. 3x kuasa 2 dx. Macam mana tadi? Per 3x kuasa ni tambah turun bawah. Tambah c. Kalau saya nak kemaskan dia akan jadi x kuasa 3 tambah c. Macam tu. Kalau katalah saya ada negatif 2x kuasa 4 dx. Macam mana nak integrate? Per negatif 2, copy. Ni copy 5 tambah c. Kemaskan negatif 2 per 5. X kuasa 5 tambah c. Macam tu. Okay. Dia punya ni. Kuasa dia tambah 1. 4 tambah 1. Lepas tu per. Okay. Sekarang ni kita tengok latihan-latihan. Soalan 2 ni. Soalan 2. 1. Integrate 4x kuasa 3 dx. Macam mana? Per 4x kuasa 4 per 4 tambah c. Kemaskan x kuasa 4 tambah c. Siap? Macam tu. Okay, yang kedua. Integrate
2/3 X kuasa 6 dx. Macam mana tadi? 2/3. Boleh letak kat luar 2/3. Jadi tak serabut sangat. Dx. Sama dengan 2/3. Sini. X kuasa 7/7 tambah C. Maksudnya kalau kita kemaskan sikit macam mana ni? Buat kat sini lah ya. 2/3 kali 7 21. 21. X kuasa 7 tambah C. Siap. 3. 3 mana 3? Integrate 6/X 7 dx. Ini saya boleh keluarkan 6 ni. 6 keluar. Dia sebenarnya X kuasa 7 mula-mula tak? Kita buat dulu. Turun bawah 6 ni. Lepas tu saya naikkan negatif 7 dx. Lepas tu saya pun integrate lah 6 buat sini supaya tidak confuse. Bila plus 1 dia negatif 6. So negatif 6 tambah C. Jadi sama dengan berapa tu? Ni cancel. Negatif 1/X kuasa 6 tambah C. Okey, situ. 4. Okey, 4. 4 ni yang mana ni? 1 integrate 1/4 X kuasa 3 dx. Ni sama dengan saya keluarkan 1/4. Boleh tak tinggal X kuasa 3 saya letak naik atas saja. Langkah step sikit. Jadi kat sini 1/4. Korang buat macam ni setiap kali buat macam ni. Tambah C kat luar. Jadi X kuasa negatif 2, negatif 2. Jadi bila saya kemas negatif 1/8 ni negatif X kuasa 2 tambah C. Macam tu. 4, 5 integrate 2 dx. 2. Ini 2 ni. Integrate 2 dx ni. Kita akan dapat. Dia sebenarnya 2x kuasa kosong. 2x kuasa kosong dx. Jadi, ni kalau saya integrate, dia lagi, bila saya integrate, saya buat macam ni. Jadi, 2x kuasa 1/1 tambah C. Jadi, saya akan dapat 2x tambah C. Sama juga kalau saya nak integrate 3 dx. Kan? 3 dx. Saya akan dapat 3x tambah C. Kalau saya integrate setengah x dx, saya akan dapat setengah x pula. Setengah je. Kalau setengah x jadi berapa? Setengah x kuasa daftar tak? 2 tambah C. Jadi akan dapat 1/4 X kuasa 2 tambah C. Ni sebab saya sebenarnya nak buat yang tak ada X. Tapi dah tertulis. Katalah integrate 1 dx. Akan dapat X tambah C. 1 ni kadang-kadang orang tak tulis tau. Orang buat macam ni je. Kamiran dx. Orang tengok, ada apa benda kat sini ni. Sebenarnya ada nombor 1. Korang nampak? Saya nampak dia. Ada 1 kat sini. Jadi, X tambah C. Okey, situ. Okey, kalau nak integrate habuk. Bayar ni banyak habuk. Kalau saya nak integrate kosong lah. Dx. Ini pun sama lah. Kosong X kuasa kosong ya. Dx. Ini akan jadi apa ni? Kosong X1 1 tambah C. Jadi ni kosong. Jadi C je lah. Mana integrate kosong. Integrate kosong. Dx akan jadi C saja. Dia kosong tambah C. Orang tak tulis kosong dia.
Macam tu. Dia ini 3x. Kalau 3x tadi, macam mana? 3x2 per 2 tambah C. Kemaskan sikit 3 per 2 x2 tambah C. Kita kena buat banyak sikit latihan. Ini negatif 5 per 3 x kuasa 6 dx. Ini saya boleh, kalau tak rasa macam tak nak semak, letak je x kuasa negatif 6 dx. Jadi kat sini negatif 5 per 3. Masa korang buat ni mesti sama ni. Per ni sama supaya kita tak senang silap. Okey, saya cancel yang ni. Saya cancel jadi 1 per 3. Ikutkan dia macam ni. Tapi tak kemas lagi. Saya buat per 3 x kuasa 5 tambah C. Macam tu. Okey. Lepas tu saya masuk kepada B. B. Integrate 4x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 1 dx. Ini sama dengan per tambah C. Jadi kat sini 4x kuasa 4 per 4. 2x kuasa 3 per 3. Sini ada x kuasa kosong tu. Dia jadi 1x kuasa 1 per 1. Bila saya kemas x kuasa 4 tambah 2 per 3 x kuasa 3 tambah x tambah C. Ni integrate 1 ni dx ni dx. Ni BC integrate 3 x kuasa 2 2x tolak 1 dx. Ini akan jadi kembangkan dulu. 3 kali 2 6x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 2 dx. Ni buat situ. Lepas tu buat sini tambah C. So apa sini 6x kuasa 4 per 4. Sini berapa? 3x kuasa 3 per 3. Kemaskan 3 per 2 x kuasa 4 tolak x kuasa 3 tambah C. Sini. Okey, masuk yang berikutnya D. Okey, saya sambung lagi soalan D saya. 2x tolak 1 x tambah 3 dx. Ini macam ni kena kembangkan ni. So sini 2x kuasa 2 tolak dengan 3x cuk tambah. Ini saya buat ini saya buat ini. Tolak dengan x. Tolak dengan 3 dx. Kan sama 2x kuasa 2. Kat sini tambah 2x tolak 3 dx. Okey. 2 kali 3 6. 2 kali 3 sini 6. So 5. Jadi bila saya integrate ni tambah ni tolak ni tambah C. Jadi 2x kuasa 3 per 3. 5x kuasa 2 per 2. 3x per 1. Kemaskan 2 per 3. X kuasa 3 tambah 5 per 2. X kuasa 2 tolak 3 tambah C. KI integrate x kuasa 2 tambah 3 bagi x kuasa 2 burung pagi-pagi. Ni pagi. Ni x kuasa 2 per x kuasa 2 saya pecah. Plus 3 per x kuasa 2 dx. Lepas tu ini akan jadi 1 plus 3 saya naikkan dia negatif 2 dx. Saya naikkan. Jadi sini x tambah dengan, kalau sini jadi 3 x kuasa negatif 1 tambah C.
Kalau saya kemaskan X tolak 3 per X tambah C. Okey, E. F mana F saya? Okey, integrate F 5x² tolak 3x 4x kuasa 4 dx. Ni akan jadi, saya pecahkan. Kalau macam ni kena pecahkan tau. 5x kuasa 2 bahagi 4x kuasa 4 tambah Allah tolak 3x bahagi 4x kuasa 4 dx. Ni sama dengan saya cancel 5 per 4. Ini sini x kuasa negatif 2. Saya cancel ni tau. Ni 2 saya naik atas. dx saya boleh pecah ni sebenarnya. Saya pecahkan sebab saya tak nak semak. Ni saya cancel tinggal x kuasa negatif 3. Okey. Okey, jadi 5 per 4. Ni saya per dia sama. So, x negatif 1, negatif 1. Tolak 3 per 4 sini. Per saya ni sama dengan per ni. Negatif 2 tambah C. Jadi kat sini saya negatif 5 per, saya susun turun bawah 4x. Tambah dengan kat sini pula ini 8. So 3 per 8 x kuasa 2 tambah C. Betul tak saya punya? Soalan saya tolak negatif 3, betul lah kan? Negatif 3, negatif 2, negatif 2 dengan tolak sini jadi plus. Kalau ada apa-apa salah korang beritahu tau. So jelas saya buat tertiba je. G integrate x² tolak 9 x tolak 3 dx. Ini saya pecahkan x tolak 3 x tambah 3 bahagi x tolak 3 dx. Saya cancel. Akan jadi kat sini integrate x tambah 3 dx sama dengan x kuasa 2 per 2 tambah 3 x tambah C ataupun setengah x kuasa 2 tambah 3x tambah C. Ya. G integrate 2x tambah 3 kuasa 4 dx. Ini akan jadi macam saya kata tadi, saya buat per tambah C. Saya copy kuasa 5 turun bawah 2. Macam tu akan jadi berapa sini? 1 per 10 2x tambah 3 kuasa 5 tambah C. Siap. Kepada budak form 5 semestinya belajar benda ni. Kalau ini jadi revision ya. Nanti saya buat test. Buat sekolah tak lama lagi gaya-gayanya ni. Okey, kalau yang ni, kalau rasa serabut, letak 3/4 ni kat luar. Letak macam ni. 8. Lepas dx. Dia mesti ada dx terhadap x. Lepas tu buat macam ni. Tambah C.
copy 9, differentiate yang di dalam ni. Differentiate dalam ni negatif 2. Jadi akan dapat, kalau saya nak cancel 3. Sini 3 dengan sini 3. 3 kali 2 negatif 6. Negatif 6 darab 4 negatif 1/24. Tadi negatif 1/24. 1 tolak 2x kuasa 9 tambah C. I, J, integrate 2/3 2x tambah 1 kuasa 4 dx. Ini 2/3 letak kat luar. Saya naikkan negatif 4 dx. Jadi 2/3 buat macam ni. Pernya sama rata dengan yang ni. Jadi saya copy sini. Negatif 3 plus 1. Negatif 3 kat sini. Differentiate dalam ni 2. Tambah C. Differentiate dalam ni. Dalam bracket ni. So bila saya kemas. 2 saya cancel. Negatif 1/9. Kalau ikutkan 2x tambah 1 kuasa negatif 3 tambah C. Tapi tak cantik. Saya buat per 1/9. 2x tambah 1 kuasa 3 tambah C. Okay. I, K pula. Plus K. Dia kena banyak latihan. Kalau tak boleh buat yang ni. Tak boleh buat soalan seterusnya. Dalam tajuk ni. 4, 1 tolak 3x kuasa 5. Tapi kelebihan korang boleh ulang-ulangkan dia. So 3/4. Saya naikkan 3x kuasa negatif 5 dx. Jadi kat sini 3/4. Saya buat per 1 tolak 3x negatif 4 negatif 4 negatif 3 tambah C. Jadi kalau saya cancel ni 4 kali 4 16. 1/16. Saya akan jadi macam ni. Kemaskan dia 1/16. Tak ada negatif kan? 1 tolak 3x kuasa 4 tambah C. Macam ni. Okey. Masuk yang berikutnya. Penentuan persamaan lengkung daripada fungsi kecurunan. Find equation. Okay. Dulu masa kita kecil-kecil, kalau kita nak cari equation, sekurang-kurangnya kita kena ada satu kecurunan contoh dan 1.3 contoh macam tu. Jadi macam mana kita nak dapat kecurunan ni, nak dapat equation ni, y mx plus c. Jadi kita pun ganti 3 sama dengan m nya 2, x nya 1 tambah c. Jadi kita cari c sama dengan 3 tolak 2, 1. Maka kita akan dapat y sama dengan 2x tambah 1. Macam ni. Kita cicik dulu kan. Bila tersangka dewasa, m ni ialah kecurunan, dx pun kecurunan. Jadi, dia macam ni. Jadi kalau saya nak, ini kecurunan dy per dx. Y per x kecurunan ni. Y kan macam ni per x. Kalau ada maksudnya ada satu garis sini. Ini perbezaan dy. Ini x. Jadi kecurunan. Jadi kalau saya nak cari equation. Saya buat macam ni. Jadi saya integrate. Sini saya integrate. Dy ni akan dapat y. 1y akan dapat y. So sini 2x tambah c. Macam tadi lah kan. So saya ganti nilai sini. C3, 2. X ni 1 tambah c. Maka saya akan dapat c sama dengan 1. Oleh itu persamaan saya 2x tambah 1. Jadi nampak tak ni. Kecurunan. Sebab bila kita semakin dewasa, kecurunan kita ubah-ubah. Dy per dx, katalah 3x squared. Macam ni. Dy per dx sama dengan 3x squared. Pada titik 1, 2.
Jadi saya nak kena cari equation, saya integrate. Saya kena buat macam ni. Dy sama dengan 3x squared dx. Nanti saya tambah sini, saya tambah sini. Jadi y sama dengan 3x kuasa 3 per 3 tambah c. Jadi ini y sama dengan x kuasa 3 tambah c. Saya nak kena cari nilai c. Saya pun boleh sini 2. Y sini 1 tambah c. Maka c saya sama dengan 2 tolak 1. 1. Oleh itu persamaan saya kat sini persamaan saya y sama dengan x kuasa 3 tambah 1. Macam tu. Sekarang ni dulu kecil-kecil kecerunan kita ni satu pemalar je, 2 sebagai lurus kan. Ni pemalar 2. Bila kita semakin dewasa, cerunan kita dah macam-macam. Dah lengkung-lengkung macam ni. Jadi kita boleh juga cari equation dia, kita buat macam ni. Maka kita dapatlah equation dia macam ni. Tak semestinya bentuk ni. Okey, boleh. Okey. Tu revision sikit lah. Okay, sekarang ni soalan 3. Cari persamaan lengkung yang fungsi kecerunan prime x sama dengan 3x squared tolak 7x. Prime ni sama dengan dulu korang buat ni kan, 2/dx ataupun prime 1 ataupun dfx per dx. Ni apa ni tulisan untuk ringkas dia f calit je prime. So ini fungsi kecerunan, sebut fungsi kecerunan. Kalau saya nak cari fx saya sebenarnya differentiate dia. Jadi 3x bukan differentiate, integrate kuasa 3 per 3 tolak 7x kuasa 2 per 2 integrate. Integrate dalam kepala je. Jadi tambah c. Tadi saya akan dapat kemaskan sikit fx sama dengan x kuasa 3 tolak 7 per 2 x kuasa 2 tambah c melalui 25. Jadi fx ni 5, sini 2 tolak 7 per 2 2 kuasa 2 tambah c. Jadi sama dengan c, kita akan cari nilai c 11. Jadi persamaan kita fx, equation kita x kuasa 3 tolak 7 per 2 x kuasa 2 tambah 11. Macam ni. Soalan 3. Boleh. Soalan 4. Tahu orang malas sangat nak fikir. Jadi saya pun buatlah macam tu. Soalan 4. Curve with a gradient function dy per dx sama dengan negatif 3x tolak 6 has a maximum value of 4. Maximum value ni masa kita belajar differentiation hari tu, dia ni sama dengan kosong. Ini bila kita dapat satu persamaan, kita dy dx dia, lepas tu kita samakan dengan kosong. Jadi dari sini, itu yang pentingnya 6, so x dengan negatif 2. Lepas tu point dia tu negatif 2, maximum value tu 4. Maximum value tu kita kenali sebagai nilai y. Nilai y. Macam kita ada, ingat tak, kita ada bentuk fx sama dengan katalah x tolak 2 kuasa 2 tambah 3. Ini nilai y yang belakang ni. Nilai x dia 2. Dia macam ni. Jadi dapatlah dia punya point kat sini. So nak cari persamaan dia, y sama dengan negatif 3x kuasa 2 per 2 tolak 6x tambah c. Saya ganti 4 kat sini. Negatif 3 per 2. Negatif 2 kuasa 2 tolak 6. Negatif 2 tambah c. Jadi saya akan cari nilai c saya sama dengan negatif 2. Oleh itu, persamaan saya sekarang negatif 3 per 2 x kuasa 2 tolak 6x tolak 2. Siap soalan 4. Boleh. Okey, soalan 5.
Find the equation of the curve gradient function dy per dx. 3x tolak 1 kuasa 4. Okey, kena ingatlah macam mana kita nak integrate. So, saya buat macam ni lah. Integrate saya 3x tolak 1 kuasa 5 bahagi 5. Ini ada 3. Dalam differentiate dalam ni. Plus C. Dia kata melalui point dia 1, 1. Jadi saya kemaskan sikit. 1/15. 3x tolak 1 kuasa 5 tambah C. Jadi saya masukkan nilai 1 kat sini. 1/15. 3. 1 tolak 5. 5 tambah C. Nanti dapat C sama dengan negatif 17/15. Oleh itu y sama dengan 1/15. 3x tolak 1 kuasa 5 tolak 17/15. Macam ni. Siap. Soalan 6. Soalan 6. Soalan 6. Diberi dy per dx sama dengan 6x tolak 5 melalui negatif 1, 6. Jadi saya integrate dia y sama dengan 6x kuasa 2/2 tolak 5x tambah c. Jadi kemaskan sikit, y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5x tambah c. Gantikan 6, 3, negatif 1 kuasa 2 tolak 5, negatif 1 tambah C. Jadi saya akan dapat C sama dengan negatif 2. Oleh itu Y sama dengan 3x squared tolak 5x tolak 2. Siap soalan 6. Soalan 7. Soalan 7. Soalan 7. Dy per dx. X kuasa 2. 4x tolak 3. Melalui 2, 5. Okey, kemaskan sikit ni. 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Ini dy per dx. Okey, saya dah dapat x kuasa 3 ni. Lepas tu bila saya nak cari y, 4x kuasa 4/4 tolak 3x kuasa 3/3 tambah c. Kemaskan sikit, y sama dengan x kuasa 4 tolak x kuasa 3 tambah c. Ganti nak cari nilai c, 2 kuasa 4 tolak 2 kuasa 3 tambah c. Di sini saya akan dapat c sama dengan negatif 3. Jadi persamaan saya y dengan x kuasa 4 tolak x kuasa 3 tolak 3. Siap. Soalan 7. Soalan 8. Soalan 8. Satu lengkung fungsi kecerunan. Dia sebut saja fungsi kecerunan ataupun gradient function. Ia dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 18x. Jadi kalau saya ni y dengan 3x kuasa 3/3 tolak 18x kuasa 2/2 tambah c. Kemaskan sikit, y sama dengan x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tambah c. Mana melalui mana? 1. Oh, dia ada 2. Negatif 8 dengan 1 lagi 3k. Kita ambil yang 1 negatif 8 ni. Negatif 8 sama dengan 1 kuasa 3 tolak 9, 1 kuasa 2 tambah c. Maka kat sini kita akan dapat c kosong. Jadi y kita sama dengan x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2. Lepas tu dia kata find the value of k. Cari nilai k. Tak salah masuk k, masuk koordinat ni kat dalam ni. So k ialah y 3 kuasa 3 tolak 9 3 kuasa 2. Tekan kalkulator akan dapat negatif 54.
So K sama dengan negatif 50. K sama dengan negatif 54. Okey. Siap. Soalan 8. Soalan 9. Soalan 9. Find the equation. So dy per dx sama dengan 2 per x squared plus 1. Korang naikkan dia 2 x negatif 2 plus 1. Ni dy per dx. So saya integrate sebelah sini, jimat tempat. Integrate ni macam mana ni? 2 x kuasa negatif 1 per negatif 1 buat macam ni. Kalau tak ni, tambah dengan x tambah dengan c. Kemaskan sikit, 2 per x negatif tambah x tambah c. Melalui mana? 18. Okay, 8 kat sini, negatif 2, 1 tambah 1 tambah c. Maka c sama dengan 9. Oleh itu, persamaan saya y sama dengan negatif 2 per x tambah 9. Siap. Soalan 10. Soalan 10. Diberi fungsi kecerunan dy per dx ataupun gradient function ax tambah 3 kuasa 4. Okay, dan diberi persamaan lengkungnya sama dengan y sama dengan negatif 120 bahagi ax plus 3 kuasa 5 plus c. Jadi yang ini saya integrate kat sini. Saya akan dapat ax tambah 3 kuasa 5 bahagi 5a tambah c. Ini kalau saya kemas 5a ax tambah 3 kuasa 5 tambah c. Saya compare dengan yang ini, yang tak luar ni saya compare. Ni saya compare dengan ni. Saya compare tak sini negatif 1 per 20 sama dengan 1 per 5a. Okay, saya naikkan di atas 5a sama dengan 20. Negatif a sama dengan negatif 4. Tu dia suruh kita tunjukkan a sama negatif 4. Seterusnya cari persamaan lengkung. Persamaan lengkung kita nak cari nilai c ni. So y saya tulis dululah negatif 20. A saya negatif 4x tambah 3 kuasa 5 tambah c. Saya nak masuk negatif point dia 3 per 4 dengan 3. Y sama dengan 3 negatif 20 negatif 4 3 per 4 tolak tambah 3 5 tambah c. Nanti yang dapat c sama dengan 3. Oleh itu persamaan saya y sama dengan 3 tolak 1 per, saya susun aja kat belakang ni. Ini pun susun bagi dia nampak ni. Okey, siap. Siap. Soalan yang terakhir boleh boleh. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir saya soalan 11. Okey, find equation. So dy per dx sama dengan 2x tolak dengan 4. Macam mana tadi? 2x 2 per 2 tolak dengan 4x tambah dengan c melalui 3 kosong. Jadi y sama dengan, kemaskan sikit, 4x tambah c kosong sama dengan 3 kuasa 2 tolak dengan 4, 3 tambah c. Nanti akan dapat c sama dengan 3. Maka y sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah 3. Okey, siap. Ni pengamiran ataupun integration part 1 kepada budak form 5 2020. Korang mungkin ulang kaji. So boleh tengok balik, sebab kalau tak tahu asas yang depan-depan ni tak boleh nak cari aplikasi bagi integration ni, nanti luas dan isi padu. Jadi untuk part 1 hak ni dulu, study solution. Okay, study. Atau kepada yang baru nak belajar, kena study lah, buat download dulu.
kertas soalan saya ni. Lepas tu korang buat satu-satu ikut saya punya video ni. Okey, terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah bagi pagi ni akan memberi manfaat pada korang semua, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification supaya channel ni akan terus berkembang, dan Cikgu Ayah pun bersemangat lah sikit nak nak buat yang seterusnya. Kalau orang tak tengok jadi macam malas sikit lah. Tak semangat. Jadi bila ada ramai orang tengok, kita akan lebih bersemangat. Dan terima kasih kepada orang yang dah subscribe. Okey, tu je hari ni part 1 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.